Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang saya amat cintai dan saya amat sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar para penonton sekalian dikurniakan kesihatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-25, di mana kita ada baki 5 hari lagi. Jadi kita rebutkanlah peluang kita pada bulan Ramadan yang penuh mulia ini di dalam kita mencari keberkatan, kita mencari Lailatul Qadar, di mana malam yang lebih banyak pahalanya, ganjarannya lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi kita rebutkanlah peluang kita ini dalam mencari malam Lailatul Qadar. Kita makin hari kita tingkatkan, kita banyakkan solat kita, banyakkan amal ibadah kita, banyakkan sedekah, hulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan pada bulan Ramadan ini. InsyaAllah tidak berapa lama lagi Ramadan akan tinggalkan kita, dan kita akan bertemu dengan Syawal. Semoga segala amal ibadah kita pada sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah adalah pelajaran kita, sesi di dalam sesi Zoom Tajwid ini bersama saya, ini adalah sesi terakhir bersama saya dalam kita mempelajari ilmu-ilmu tajwid. Jadi oleh itu saya harap agar para penonton yang selalu bersama dalam sesi Zoom Tajwid ini bersama saya sedikit sebanyak dapat memanfaati, dapat meraih ilmu daripada perkongsian saya ini. InsyaAllah, sebelum kita mulakan pelajaran kita seperti biasa membaca suratul Fatihah agar semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Segala nikmat yang Allah telah kurniakan, kita wajib memanjatkan kesyukuran kepadanya. Kerana dengan nikmatnya kita dapat teruskan lagi untuk senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada sesi kali ini, kita akan teruskan lagi pelajaran kita di dalam mempelajari dan memperbaiki ilmu tajwid kita. InsyaAllah. Jadi pada sesi kali ini saya akan menyentuh ataupun recap sedikit bab tafkhim dan juga bab tarqiq dan juga sedikit bab istimewa di dalam bab tafkhim dan juga tarqiq ini. Seperti biasa, kita sudah tahu ada berapa huruf yang kita harus membaca dengan tebal ataupun membaca dengan tipis. Huruf-huruf yang boleh dibaca tebal dan tipis di sini ada 2 huruf sahaja.
huruf ra dan juga huruf lam. Okey, akan tetapi pada hari ini, okey, pada sesi ini saya akan sentuh tentang huruf lam. Huruf lam tak tahu kan, huruf lam yang mana satu yang kita kena baca tebal, yang mana satu kita kena baca tipis. Okey, huruf lam di sini ia hanya istimewa, hanya khusus, okey, khas untuk lafaz Allah, lafzul jalalah. Di dalam lafzul jalalah Allah ada huruf lam di situ. Jadi bilakah kita kena sebutnya dalam bacaan yang tebal ataupun yang tipis? Kadang dalam sebutan Allah ni ada yang keliru. Ada yang sebutnya dengan tipis ataupun dengan tebal dan sebagainya. Apabila kita membaca lafzul jalalah ni di dalam ayat Al-Quran. Okay, jadi kita tengok di sini huruf lam hanya khusus untuk lafzul jalalah. Okay? Jadi apakah situasi-situasi yang di dalam lafzul jalalah ini kita boleh menyebutnya sama ada dengan tafkhim ataupun tarqiq. Okay? Sama juga dengan huruf ra. Tarqiq, tafkhim ataupun tarqiq. Dengan lafzul jalalah pun sama juga. Ada situasi yang mana yang apabila kita jumpa dalam ayat yang kita kena baca tafkhim ataupun tarqiq. Jadi ayuh kita tengok di sini manakah tempat yang kita kena baca tafkhim, manakah tempat yang kita kena baca tarqiq. Okey? Jadi yang pertama, bilakah hukum yang terjadi tafkhim pada lafzul jalalah? Okey? Apabila di sini situasinya, apabila huruf lam pada lafzul jalalah, lafaz Allah didahului. Okey, sebelumnya didahului huruf yang berbaris atas ataupun bawah. Ataupun depan. Okey? Ada kesilapan di sini. Berbaris atas ataupun depan. Okey? Jadi contohnya kita boleh nampak di sini. Contoh yang pertama, wallahu okey, wallahu muhitun bil kafirin. Kita tengok di sini poinnya. Huruf lam dalam lafzul jalalah, lafaz Allah ada huruf lam. Okey, sebelumnya kita tengok sebelumnya didahului huruf apa? Okey, didahului baris apa? Okey, kita tengok sebelum huruf lafzul jalalah ini sebelumnya baris apa? Kita tengok dulu. Kalau dia baris atas dan kalau dia baris hadapan, kita harus membaca dengan bacaan yang tebal. Wallah, bukan wal, okey, wallah. Okey, itu tipis. Manakala di sini kerana huruf waw di sini berbaris atas, kita harus membaca dengan bacaan yang tebal. Wallahu muhitun bil kafirin. Jadi di sini wallah, waw baris atas, manakala lafzul jalalah ini kita kena baca dengan bacaan yang tebal. Okey, wallahu, Allah. Apabila kita sebut nama Allah, Allah itu adalah sebutan yang tebal. Okey, Allahu Rabbi. Sama ada kalau kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Tebal. Azan pun sama juga. Allahu akbar, Allahu akbar. Tebal. Okey. Pada contoh yang kedua pula, kita tengok di sini. Qala inni abdullah. Abdul. Dal baris hadapan. Okey, abdullah. Qala inni abdullah. Jadi di sini huruf lafzul jalalah dalam huruf lamnya, apabila sebelumnya huruf yang berbaris hadapan, kita harus membaca lafzul jalalah dengan bacaan yang tebal. Hukum tafkhim di sini. Okey. Wallahu abdullahi. Okey. Jadi ini dua tempat sahaja yang kita kena ambil perhatian, yang kita kena ambil tengok tempatnya. Okey. Waw berbaris atas, dal yang berbaris depan. Sama juga dengan huruf-huruf yang lain apabila bertemu dengan lafzul jalalah yang berbaris atas ataupun berbaris hadapan. Okey, jadi itu terjadinya hukum tafkhim di sini. Manakala tarqiq pula. Okey, jadi take note yang tafkhim tadi, hukum tafkhim tu hanya dua keadaan saja. Apabila sebelumnya berbaris atas dan apabila sebelumnya berbaris hadapan sahaja. Okey, apabila bertemu lafzul jalalah, kita kena sebutnya lafaznya dengan bacaan yang tebal.
Manakala di sini hukum yang kita harus membacanya dengan tipis. Hukum tarqiq pada lafzul jalalah. Apabila ia didahului, sama juga dengan tafkhim didahului, tapi di sini yang berbezanya huruf yang berbaris bawah. Okey, berbaris kasrah. Oleh itu kita harus sebut lafzul jalalah dengan sebutan yang tipis. Contoh di sini kalau kita dapati pada contoh yang pertama, hadza min indillah. Di sini baru kita sebut la indillah. Bukan indillah. Itu hanya untuk baris atas dan juga baris depan. Indallah. Indul. Okey. Manakala di sini berbaris lafzul jalalah sebelumnya huruf yang berbaris bawah. Oleh itu kita kena baca Allah dengan bacaan yang tipis. Hadza min indillah. Indillah. Lah. Bukan Allah. Okey, tipis. Lah. Allah. Kalau tebal, kita boleh tahu lidah kita kedua-duanya akan naik ke atas. Yang depan dan juga belakang akan naik ke atas. Indil. Okey, cuma yang depan saja kalau yang tipis. Hadza min indillah. Sama juga pada contoh yang kedua. Ramai yang keliru di sini. Okey, pembacaan yang kedua ni bagaimana? Okey, dengar yang baik-baik. Qulillahumma malik. Malik. Qulillahumma. Okey, kita kena sebab dalam huruf dalam perkataan lafzul jalalah ini ada alif kecil. Okey, ia seperti mad tabi'i. Oleh itu kita kena baca dua harakat. Qulillahumma. Qulillahum, dua harakat. Kalau yang salahnya seperti yang saya selalu dengar, qulillahum. Kerana Allah tu, apabila kita sebut Allah, kan kalau Allahu Akbar, apabila kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, tak ada yang mengangkatnya Allahu Akbar. Okay? Sebab dia dalam lafzul jalalah ini ada alif kecil, alif mad tabi'i yang kita kena baca dua harakat. Sama juga di sini pada contoh yang kedua, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Jadi di sini yang saya bulatkan di sini Allah, okey, yang kita kena baca dengan bacaan yang tipis. Kerana sebelumnya berbaris bawah. Okey. Hadza min indillah. Qulillahumma malikal. Dan kita nak tahu bagaimana pembacaan lafzul jalalah ini tipis, kita tengok sebelumnya. Kalau huruf itu berbaris bawah, maka ia terjadinya hukum tarqiq di dalam lafzul jalalah. Di sini ada beberapa pengecualian. Okey. Ada beberapa pengecualian yang kita harus ambil perhatian di dalam sebutan huruf ra. Okey, huruf ra di sini. Okey. Ada beberapa situasi yang kadang kita boleh bacanya dengan tipis. Okey, apabila hukumnya agak sama dengan tafkhim. Tetapi ia mempunyai keistimewaannya sendiri. Okey. Di sini boleh terjadi pembacaan yang berbeza. Seperti hukum-hukum yang lalu. Maksudnya ada perbezaan sedikit. Yang pertama di sini, huruf yang bersukun, okey, bukan huruf ra, huruf yang bersukun tersebut huruf isti'la. Seperti yang kita tahu, seperti yang kita maklum, huruf isti'la adalah bersifat tinggi. Okey, ia bersifat tinggi, bukan rendah. Isti'la tinggi. Okey, maka huruf ra di sini harus kita bacanya dengan tebal. Nah, kita tengok pada contohnya kita tahu ada yang tertanya, kenapa tadi pada yang situasi tarqiq kalau awal huruf dalam perkataan itu baris bawah kita kena baca tipis. Nah, kita tengok di sini. Oleh kerana pada contoh yang pertama, selepas huruf qaf yang berbaris bawah ini ada huruf ta. Kerana huruf ta ia adalah hukum ataupun huruf yang bersifat isti'la. Betul tidak? Kita ada kha, khussa, ba, gha, ta. Dengan qa dan juga dha. Jadi oleh itu huruf ta di sini huruf yang isti'la. Manakala
Oleh itu kita harus membaca ainal qit dengan bacaan huruf ra yang tebal. Oleh itu saya kata ini pengecualian, ini keistimewaan. Okey, hanya sebahagian tempat sahaja yang boleh kita baca dengan bacaan yang tebal. Apabila kita mematikan ainal qit, okey, ainal qit tebal, bukan ainal qit. Sebab huruf ta dah tebal, huruf ta dah isti'la, kita tak boleh nak turunkan dia punya sifat dia nak jadi istifal. Nak turunkan huruf ra dia jadi tarqiq. Okey, oleh itu kita kena tetap huruf ta tebal, huruf ra pun kita kena tebalkan. Okey, oleh itu pembacaan di sini harus kita baca dengan tebal. Ainal qit, ra, ainal qit. Ada muncung kan? Ada pergerakan ke hadapan. Sama juga dengan contoh yang kedua. Mim Misr. Misr. Mesir, okey? Mesir. Tapi di sini orang walaupun mim tu berbaris bawah, akan tetapi huruf yang pertengahan huruf sad, okey, huruf sad, huruf yang bersifat isti'la, yang bersifat tinggi. Nah, mim Misr. Mim Misr. Ainal qit. Jadi kedua-dua huruf ini, kedua-dua perkataan ini kita harus membaca huruf ra dengan bacaan yang tebal. Okey, ini pengecualian bagi kedua perkataan ini, qitr dan juga misr. Okey. Manakala pada situasi yang kedua, apabila huruf ra sukun selepasnya huruf isti'la. Okey, selepas huruf ra ni huruf isti'la walaupun sebelumnya berbaris bawah, tetapi ia harus dibaca dengan tebal juga. Okey, kita tengok pada contoh yang pertama supaya kita dapat gambaran yang jelas. Inna rabbaka labil mirsad. Kita tengok apabila huruf ra sukun. Okey, di sini saya sudah bulatkan ra sukun. Selepas ni huruf isti'la. Huruf isti'la ni huruf apa? Sad yang berbaris atas. Walaupun sebelum huruf ra ia berbaris bawah. Okey. Pada asalnya ia berbunyi mir, betul tidak? Mir. Akan tetapi ia berubahkan jadi bacaan yang tebal oleh kerana di sini the main perkataan huruf di sini yang merubahkan huruf ra menjadi bacaan yang tebal ialah huruf sad. Okey, inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Ra tebal. Okey, sama juga dengan contoh yang kedua. Kitaban fi qirtas. Kitaban fi qirtas. Kerana apa kita bacanya dengan bacaan yang tebal? Kerana huruf ta di sini adalah huruf isti'la. Walaupun sebelum huruf ra itu berbaris bawah, qaf itu berbaris bawah, kita tetap membaca kedua-dua contoh ini dengan bacaan yang tebal. Okey, jelas pada saat ini. Okey, inna rabbaka labil mirsad kitaban fi qirtas. Di sini main point nak tahu, kalau selepas huruf ra yang bertanda sukun ni huruf isti'la, maka kita baca dengan bacaan yang tebal. Okey, pada situasi yang terakhir pula, huruf ra sukun apabila didahului oleh hamzah wasal. Apakah hamzah wasal di sini? Kita ada alif, lepas tu kat atasnya ada hamzah wasal. Walaupun berbaris bawah, tetap kita kena baca dengan tebal. Sama ada hamzah wasal itu adalah dalam permulaan ayat ataupun dalam pertengahan ayat ataupun pada akhir ayat. Okey, tetap kita baca dengan bacaan yang tebal. Huruf ra apabila didahului oleh hamzah wasal. Okay, walaupun ia berbaris bawah, walaupun hamzah wasal ni kita mula dengan baris bawah, tetap kita kena baca je dengan bacaan yang tebal. Contoh di sini, contoh yang pertama, irji' ilaihim. Kan? Irji'. Kerana hamzah wasal ni walaupun dia baris bawah, tetap dia bunyi, kita kena baca dengan tebal. Dia tak boleh irji'. Irji'. Okey? Yang betulnya kita baca dengan tebal. Irji' ilaihim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Contoh yang kedua, yang pertengahan ayat. Illa man irtadha.
man irtada, illa man irtada. Tebal huruf ra, hamzah wasal di situ kita tetap baca dengan tebal. Manakala yang ada didapati pada akhir ayat, qala rabbirji'un, rabbiru, kita moncong, illa man irji' ilaihim. Semuanya apabila kita membaca dengan tebal, kita memoncongkan mulut kita, bibir kita ke hadapan. Irji' ilaihim illa man irtada, qala rabbirji'un. Okey, bukan tipis, qala rabbirji'un, tebal, qala rabbirji'un. Okey, oleh kerana ini adalah pengecualian. Okey, pengecualian bagi situasi-situasi yang kita dapati untuk huruf ra. Okey, huruf ra di sini pengecualiannya oleh kerana sebab hurufnya isti'la dan hamzah wasal. Pengecualiannya. Okey, sama juga dengan situasi yang pertama tadi, qitr dan juga misr. Okey, jadi kita ada 3 situasi sahaja yang ada pengecualiannya, di mana kita boleh baca, di mana kita harus membaca dengan bacaan yang tebal. Okey, kita tidak boleh membaca yang tipis. Pembacaan yang tipis hanya terjadi pada situasi pada yang terqiq tadi, 4 situasi sahaja. Boleh? Jadi ini keistimewaannya tafkhim tarqiq bagi huruf ra. Huruf ra ada setengah kita boleh baca tafkhim, tarqiq, dan ada yang situasi terjadi tafkhim kita baca tarqiq. Ada yang situasi terjadinya tarqiq kita baca tafkhim. Begitulah keistimewaan hukum ataupun bab tafkhim dengan tarqiq ini. InsyaAllah semoga sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini dapat dimanfaati oleh para penonton. Okey, daripada permulaan sesi kita dalam mengenali ilmu tajwid, mengenali hukum mim sakinah, mengenali wajibul gunnah, dan pada sesi ini kita mengenali tafkhim tarqiq huruf ra, tafkhim tarqiq huruf lam, sampailah semoga kita dapat memanfaati kelima-lima topik yang saya sudah kongsi sepanjang perkongsian kita dalam sesi Zoom Tajwid ini. Saya yakin para penonton sampai sekarang, sampai pada kali ini dah mahir dah. Okay, dah tahu sedikit sebanyak tentang ilmu tajwid. Okay, dah boleh praktikkan dalam pembacaan Al-Quran di dalam seharian kita. Okay, insya-Allah saya berdoa agar para penonton dapat istiqamah dalam membaca Al-Quran dengan tajwid, okay, dengan tajwid yang betul, dengan semua hukum-hukum ilmu tajwid ini kita terapkan di dalam bacaan Al-Quran kita, insya-Allah. Semoga kalau ada peluang sekali lagi kita dapat bertemu pada sesi yang akan datang. Okey, pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ingin mengucapkan Ramadan al-Mubarak. Jangan lepaskan peluang kita. Lagi beberapa hari lagi untuk Ramadan tinggalkan kita. Okay, kita tingkatkan amalan kita, kita kukuhkan keimanan kita, kita eratkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.